Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ke semua? Okey. Selamat datang ke kelas cikgu pada malam ni. Malam ni kita akan bincang tentang gate logic. Walaupun dia topik mudah, alhamdulillah sihat, masih sihat alhamdulillah. Walaupun dia topik mudah, kan ramai yang dah kuasai sebenarnya. Tapi cikgu nak sentuh juga supaya kita tak ada careless dalam periksa nanti. Sebab ini topik yang kita nak score. Kalau keluar topik gate logic, ya Allah, keluar topik gate logic ni rasa macam boleh melompat lah. Sebab confirm ataupun banyak perkara yang betul nanti, kan? Perkara yang betul. Markah yang betul tu banyak insya-Allah. Boleh ya? Sebab dia mudah, kan? Dia mudah. Okey, so kita pergi terus ya. Sambil-sambil ada lagi yang masuk, tak apa. Kita pergi slow-slow. Kan? Okey. Saya buka chat dulu. Oh, sihat alhamdulillah ramai. Alhamdulillah. Cikgu harap kalau ada apa-apa persoalan, kan, ada apa-apa persoalan terus tanya cikgu supaya kita boleh selesaikan terus, kan, supaya keluar nanti tidak ada kekeliruan. Okey. Kita terus pergi kepada okey, boleh nampak slide cikgu kan? Setting kejap, cikgu ubah kamera dulu. Lepas tu cikgu buka chat ya, takut awak ada chat nanti. Nanti cikgu tak terbaca lah. Okey, saya tahu. Okey, sekarang gate logic. Gate logic ni apa? Gate logic ni ialah satu peranti elektronik yang bantu kita untuk buat keputusan. Satu peranti elektronik yang boleh buat keputusan. Kalau dalam kita belajar minggu lepas, transistor dia boleh buat keputusan tapi secara manual. Kita yang ubah-ubah. Gate logic ni secara automatik. Canggih sikit lah. Canggih sikit daripada transistor minggu lepas. Boleh? Satu peranti elektronik yang boleh buat keputusan. Ataupun ada multiple input, ada banyak input tapi hanya keluarkan satu output. Itu juga boleh sebagai takrif gate logic. Apa? Takrif satu markah. Okey, sekarang tak perlu tahu apa yang berlaku dalam gate logic. Kan? Kalau nak tahu boleh. Nanti itu pengetahuan tambahan. Yang kita perlu tahu ialah dapat kuasai yang basic ni pun dah cukup okey. Yang kita perlu tahu ialah apa yang keluar, output yang keluar melalui gate logic, itu yang penting. Kan? Melalui output yang keluar apabila melalui satu gate logic. Output yang keluar tu kita nak tahu. Sebab lain gate, lain output dia macam tu. Okey, so kita perkenalkan gate dulu. Sikit-sikit ya. Cikgu ni slow. Kalau yang belum mahir boleh mahir. Kalau yang dah mahir dengan slow-slow, insya-Allah dia akan lebih mahir. Okey. Boleh. Gate yang pertama. Rupa gate dulu. Siapa yang on mic ni? Kalau apa? Boleh mute dulu. Okey, gate yang pertama ialah rupa dia macam huruf D je. Balik. Okey, ini nama dia gate lah ni. Gate logic ni nama dia benda macam ni, gate. Okey, gate yang pertama ini dia ada dua input. Dan confirm dia mesti ada satu output. Output gate mana-mana pun satu. Input boleh satu, boleh dua dan boleh banyak lah sebenarnya. Boleh multiple input. Balik. Kalau output satu, okey. Gate yang pertama ni, dia ada nama lah. Gate yang pertama, namanya gate dan. Nama gate tu gate dan. Okey, apa sebenarnya yang dia keluar? Okey, nak tahu apa yang keluar, mesti tahu apa yang masuk. Input dia apa? Boleh faham ya? Kita nak faham hari ni. Kita tak nak hafal-hafal. Hafal ada nanti sikit. Tapi kita nak faham dulu. Sebelum kita tahu apa yang keluar, yang ni keluar. Yang merah ni cikgu tulis keluar, output. Boleh? Yang hijau ni cikgu tulis input. Okey, sebelum nak tahu apa yang keluar, mesti tahu apa yang masuk dulu. Boleh? Okey. Gate logic ini dia hanya faham binary. Binary maksudnya asas dua kan? Awak belajar asas nombor tu.
Ada asas 2, asas 5, asas 8 kan? Asas 10. Okey. Yang ini gate logik ni dia boleh faham asas 2. Asas 2 maksudnya nombor kosong dan nombor 1. Kita boleh masukkan ini sebagai kosong atau 1. Nanti kita akan tentukanlah kosong kita nak wakili sebagai apa. 1 kita nak wakili sebagai apa. Tu nanti. Boleh. Tapi yang dia faham kosong dan 1. Okey, boleh tak katalah cikgu letak sini P, sini Q P, Q. Boleh tak cikgu letak P ni kosong? Boleh. Kalau P, cikgu tulis balik P, Q. Kalau cikgu letak P kosong, boleh. Kalau P kosong, cikgu nak letak Q kosong, boleh. Ini kita kata kemungkinan, kebarangkalian kan? Kemungkinan input yang boleh bagi. Kan kosong-kosong, dua-dua kosong, boleh. Ataupun cikgu nak letak P ni 1. Q ni kosong, boleh? Ni siapa letak? Cikgu letak. Ataupun kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang ada. Boleh tak cikgu letak P yang kosong? Boleh? Q kok 1, boleh? Boleh tak cikgu letak dua-dua ni 1? Boleh? 1. So, ada apa lagi kemungkinan yang ada yang boleh masuk dalam tu? Tak ada. Sebab dia hanya faham kosong dengan 1. Dan dia ada 2 input. So, dia ada 4 kebarangkalian. So, yang awak pernah tengok sebelum ni, 11 yang cikgu tulis ni, ini ialah kebarangkalian. Bila nak guna kebarangkalian ini? Bila dia tak bagi input, kita kata, oh, kita bagi semua kemungkinan input yang ada. So, kita salin baliklah yang tu. Boleh tak tukar-tukar kedudukan dia? 00 kat atas, 01 kat bawah? Boleh. Tak ada masalah. Boleh faham kan? Tak ada masalah. So, sebelum ni ada juga student tanya cikgu, dari mana cikgu dapat ni 00100110? Boleh. Kalau yang standard dia macam ni. Saya ubah situ. Yang standard boleh je 0001 1011. Itu yang standard. Boleh je, yang mana-mana pun boleh. Tukar atas bawah tak ada masalah. Tapi 4 ni, hanya 4 ni je ada. Kalau awak try pun, awak ubahlah macam mana pun mesti ada 4 kemungkinan ni je. Bagi apa? Bagi gate logik. Mana-mana gate. Ini cikgu terang gate dan. Tapi semua, untuk semua gate sama. Okey, gate logik dan. Okey, sekarang faham ke? Itu ialah input yang ada. Nanti kita nak guna nanti ya. Okey, sekarang apa output yang keluar? Okey, sekarang baru berubah berdasarkan gate dan. Boleh berdasarkan gate. Okey, berdasarkan gate. Okey, kalau gate dan yang ini berubah. Yang hijau ni tak akan berubah. Bila-bila pun dia tak akan berubah. Boleh. Dia akan ada 4 kemungkinan. Aturan mana atas mana bawah tak kisah. Okey. So sekarang kalau gate dan, cikgu katalah gate dan ni cikgu letak output dia Y. Output dia Y. Katalah output dia Y. Nama output pun boleh. Tengok nama output dekat gate. Itu yang awak tulis nantilah. Okey. Untuk gate dan, untuk gate dan, dia akan keluar. Kalau awak boleh hafal, nanti cikgu buat satu cara untuk hafal yang sedikit mudah. Tak adalah mudah sangat benda hafal ya. Kan? Tapi sikit je lah benda nak hafal tu sikit. Okey, dia akan keluar benda yang macam ni. Kalau 00, dia akan keluar 0. 001. Macam tu dia akan keluar. Macam mana input pun kalau gate dan, dia akan ikut jadual ini. Boleh? Ikut jadual ini. Jadual ini kita namakan sebagai, jadual ini namanya jadual kebenaran. Boleh? Kebenaran. Bahasa Inggeris kata true table. TT. True table. Kan? True table. Jadual ini yang membenarkan gate dan. Semua jadual nanti akan ada setiap gate, dia ada jadual dia sendirilah. Jadual tu ialah kemungkinan-kemungkinan. Kalau contohnya, kali pertama masuk 00, kita tahu dah dia akan keluar 0. Kalau masuk lagi 00 lagi, dia akan keluar 0 juga. Masuk lagi 00, dia keluar 0 juga. Dia akan ikut keluaran dia tu, ikut input kat sini, ikut jadual kebenaran. Boleh? Okey, settle. Tapi dalam satu lagi, dia ada dalam ni kita panggil sebagai lintas setara dia.
Boleh, lintas setara ni. Sebenarnya actually kan dalam ni tak adalah dia macam lintas tu. Kan, tapi dia boleh diwakili dengan lintas setara. Kalau kita tengok lintas setara macam mana, tengok. Dia ni on ni satu lah, katalah satu ni on. Kan? Dia ni on, output ni satu, bila dua-dua switch ni, dua-dua masukan dia adalah satu. So, data dia ialah kalau kita wakilkan cikgu letak satu bateri, kan, kalau cikgu letak satu bateri, dia awal ni memang nampak susah sikit lah. Yang pertama, pengenalan lepas ni senang. Katalah cikgu letak mentor sini satu. Kan, cikgu letak mentor sini satu, bateri, cikgu letak dua switch. Kan, dua switch macam ni. Switch ni, ini kita panggil data setara. Switch ni P, switch ni Q. Okey, kalau dalam keadaan sekarang ni dua-dua off, maksudnya P dengan Q off, kosong-kosong, kan dia akan jadi kosong. Y dia akan jadi kosong. Boleh, kosong maksudnya tak nyala? Iyalah bila dua-dua terbuka macam ni, mana nak nyala? Kan mana ada arus boleh mengalir, kita panggil lita buka. Ini ialah kita panggil sebagai lita setara bagi gate dan. Boleh? Yang ini kena ingat sikit lah, lita setara ni kena ingat. Tapi yang paling penting dulu, kalau tak ingat, abaikan separuh. Jangan tak ingat semua. Tapi yang tadi, jadual kebenaran ni kena ingat. Jadual kebenaran ni banyak guna. Lita setara tu kalau soalan kebat, dia akan libatkan lita setara. Kalau soalan biasa, tak ada lita setara ni. Boleh? Okay. Jangan kata kalau tak tahu lita setara, tak tahu semua gate logik. Tak boleh lah. Jadual kebenaran dah tahu, itu dah 70% daripada gate logik. Okey, so kalau contohnya P off, kosong macam ni. Q1, Q ni terbuka on. Q on. Macam ni. Sama juga dia tak nyala sebab dia tak buka. So tu dia jadi kosong juga. Bila dia on, satu-satu, dua-dua on. Dua-dua on macam ni. Dua-dua on macam ni, barulah dia akan jadi on. Tengok satu. Satu bila satu-satu. Okey, berarti betul-betul yang cikgu bulat ni, bawah sekali ni. Ini ialah unik. Dalam gate dan ini yang unik. Kita nanti nak hafal dia punya unik dia. Yang tak unik tak payah hafal. Hafal yang unik-unik. Boleh? Satu lita setara. Yang kedua, ialah satu lagi bila orang matematik datang. Orang fizik dan matematik ni dia adik-beradik lah, sepupu. Kan? Bila orang matematik datang, dia nak wakilkan dalam persamaan matematik. Kan? Dia datang tu, nama dia Boolean. Boolean ke Boolean? Saya tak tahu. Lupa apa ni disebut macam mana. Kan? Boolean lah. Kan? Boolean kata Y ni nanti adalah sama dengan, kalau cikgu darab P darab dengan Q. P darab Q. Samalah kosong darab kosong, kosong. Kosong darab satu, kosong. Satu darab kosong, satu. Satu darab satu, satu. Ni matematik. Cara matematik tulis P, Q macam ni. Easy je pun, kan? Jepun pun easy juga. Yang ini pun easy. Okey, satu gate done. Okey, kita laju. Yang kedua, laju sikit. Laju sikit ialah gate yang kedua, bentuk dia macam ni. Bentuk dia macam ni. Beza kat mana? Dekat kaki dia ni, dekat tapak dia. Tadi straight, yang ini macam lengkung sikit. Gate ini namanya gate atas. Dia pun ada jadual kebenaran. Kalau cikgu kata sini P, sini Q dan sini Y, so kita boleh lukis jadual kebenaran dia macam mana? P, Q, input, cara nak lukis jadual kebenaran, input, lepas input, garis. Lepas tu tulis output dia. Lepas tu garis. Kan, antara input tak payah garis, tak apa. Boleh? Okey, input apa yang ada? Kalau dia tak ada bagi, maka kita kena buat kemungkinan dia. Apa kemungkinan? 01, 00, 01, 10, 11. Sama macam tadi. Boleh? Okey, so kalau gate atau ni, apa dia punya output dia? Gate atau. Gate atau 00, dia akan jadi kosong. Yang lain semua jadi satu. So, yang unik dia mana? Yang unik dia ni. 00 dia akan jadi kosong. Yang lain semua satu. 01 ke? 10 ke? 11 ke? 12 ke? 12 tak boleh. 012 tu nombor telefon. Boleh? Okey. Itu ialah gate atau. Faham?
Gate atau. So, kalau gate atau ni, dia macam mana dia punya litar setara dia? Nak tahu juga sikit litar setara dia. Litar setara dia ialah sama kalau cikgu ada bab sini, cikgu pun letak bateri lah sini. Letak bateri. Letak bateri memang sampai bila dia tak tahu dah. Cuma yang ini ialah switch dia. Switch dia dua macam. Tapi switch dia disambung secara selari. Boleh? So maksudnya kalau sini P, sini Q. Kalau dua-dua off macam ni, memang off lah litar. Tak boleh lalu lah. Tapi kalau salah satu on, dah boleh lalu lah. Kan katalah atas ni on. On tu macam ni, ada satu. So dia boleh lalu lah. Harus boleh lalu, mentol ni nyala. Boleh tu jadi satu. Kalau Q menyala, sama juga. Kalau Q on, sama juga. Boleh. Tapi yang ini, yang hijau yang mula-mula ni, kotak yang pertama ni, true table ini kena ingat. Ingat, sekejap lagi cikgu tengok, ingat yang unik. Yang cikgu buat petak tu unik. Boleh. Okey. So, kalau boolean dia, boolean pun datang juga. Sama juga. Boolean kata kalau Y ni adalah sama dengan A plus B. Kalau tambah. Tadi darat kan, kalau tambah. Kalau kosong tambah kosong, kosong. Kosong tambah satu, satu lah. 1 tambah 0, 1. 1 tambah 1, 1. Nampak? A tambah. Boleh? Bila awak tanya, awak dalam arti nanya, kenapa 1 tambah 1, 1? Dia tak faham 2. Dia ada, ialah, kita panggil sebagai binary. 1 tambah 1, 1 kosong kan? 1 juga. Boleh? Okey, ni ialah boolean dia. So, itu gate atas. 3. Faham ke? Saya faham, kalau tak faham boleh check dulu ke, ini saya dah tahu, tapi bila jawab soalan tak boleh. Okey, tak apa. Tapi ini tahu ke faham? Tahu ke faham? Faham maksudnya boleh guna balik, itu faham. Okey. Gate ketiga, dia 3 sendiri macam ni. Tapi dia ada bulat letak. Ini dia ada satu dia masukkan. Ini namanya gate tak. Gate tak. Boleh? Nama dia ialah gate tak. Soalan? Tak ada. Gate tak ni, bila gate tak, dia katalah dia punya input dia P, output dia Y. Boleh tak letak selain daripada P, letak W ke boleh, tak ada masalah. Nombor tu, nama tu pun boleh ubah tu, tak ada masalah, nama apa pun. Kan? Okey, so gate ini, kalau cikgu letak P lah satu lah, true table dia P. Y dia punya output. So, boleh tak kosong-kosong? Kosong-kosong apa? Jadi satu lah. Dia sama ada masuk kosong ataupun masuk satu. Cikgu buat hijau. Tadi hijau kosong atau satu je masuk dia. Boleh? Kosong atau satu. So, kalau kosong atau satu, sini dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi 1, 0. Dia akan terbalik. Gate tak ni, apa berlaku kat dalam tak kisah, tapi bila masuk satu, dia keluar kosong. Macam tu. Masuk kosong, dia keluar satu. Boleh ingat sampai situ? Okey lah. Boleh? Okey. So, kalau gate tak macam ni, kalau nak tahu litar setara, litar setara dia ialah dia macam ni lah. Ada bab. Ada bab. Sini ada switch. Lepas tu sini ada bateri lah. Cantik bateri tu. Kan litar setara. So bila switch ni off. Ni off kan? Off ni buka. Off. Dia akan jadi satu. Maksudnya dia nyala. Dia nyala pula. Kalau dia off, dia nyala lah. Sebab arus boleh lalu. Arus boleh lalu. Arus boleh lalu, dia nyala. Kalau dia on, dia tutup sini. Tutup sini maksudnya dia on. Arus tak lalu lah dekat bateri. Arus litar pintas lalu sini. Kalau on, bateri ni tak nyala. Bateri ni tak nyala. Sebab arus lalu sini. Arus lalu sini. Buat kelabur ni. Arus lalu sini. Arus balik. Arus ni dia akan lalu tempat yang kurang rintangan. Kalau ada tempat yang kurang rintangan, dia akan lalu lah. Tempat kurang rintangan tu. Jadi kita panggil sebagai short circuit lah. Litar pintas. Boleh? Okey. Seterusnya. Ada dua lagi. 9:20. Dua lagi. Sabar. Boleh faham kan? Litar yang ketiga apa? Keempat. Keempat ni asal dia macam ni. Cikgu kurang faham. Kat mana kurang faham? Cikgu pergi dulu, jangan kita tengok. Okey, contoh. Kurang faham tak apa? Tengok yang ni. Ada contoh, satu lagi gate, dia duduk macam ni asalnya. Asal, cikgu kata dia asal. Kan, cikgu kata dia asal macam tu.
Yang dalam silibus dia tak kata pun, dia asal je ni. Saya nak suruh awak faham ni. Okey, ini gate apa tadi? Gate dan. Betul? Gate dan. Lepas tu sini dia tambah satu lagi gate tak. Gate dan tambah gate tak. Maka dia gabung jadi tak dan. Dia keluar. Kalau dia lukis macam ni jadi macam sate pula kan. Dia pun keluarkan segitiga ni ambil bulat. Ya, ini gate ini namanya gate tak dan. Tak dan. Sebab apa? Sebab dia asal gate dan tapi dia takkan. Dia takkan gate dan. Ulang balik yang short circuit. Okey, ulang balik yang short circuit. Okey sikit. Saya ulang balik yang short circuit. Bagus. Okey, sekali lagi. Dia ulang balik yang short circuit Ada permintaan. Okey, sini. Okey, sekarang. Cikgu padam. Pada makan ke semua? Makan. Okey. Litar setara dia macam ni. Litar setara dia boleh. Dia ada battle, ada bar. Lepas tu sini ada Swiss. Katalah Swiss ni nama P lah, bukan katalah memang Swiss ni nama P. Boleh. Okey, sekarang Swiss ni dalam keadaan apa? Off kan? Bila Swiss ni dalam keadaan off kosong lah. Tengok arus mengalir. Arus mengalir, tak mengalir lah sini lah. Kosong. Ataupun buka, mana boleh dia lalu. Dia pun lalu sini. Lalu sini, dia nyala. Itu jadi white nyala. Boleh? Okey, kalau dia off. Dia boleh lukis dua. Sebab dia mudah nak lukis. Kalau susah ni, tak lukis juga. Boleh? Okey. Sini. Kalau dalam kes yang macam ni, dia satu. Kan dia satu. Maksudnya P ni, yang P ni dia tutup. Tutup ni maksudnya dia on. Bila dia on, arus yang lalu, tengok betul-betul orange ni, arus yang lalu, sampai sini dia tak lalu ikut ada bateri. Dia akan lalu ikut P. Bila lalu ikut P, bateri ni tak nyala. Itu je akan jadi kosong. Boleh? Okey, faham ke? Tolong, yang kurang faham tadi tolong. Faham ke tak faham lagi? Tak faham lagi, cikgu ulang kat depan. So, kat sini, mana-mana arus ni, dia cuba untuk lalu tempat, benda ni kita dah bincang masa transistor gitu. Kan? Masa transistor. Dia akan lalu, faham cikgu, okey. Dia akan lalu tempat yang tak ada arus. Tak ada arus, tak ada rintangan. Cikgu bagi contoh, kalau kita jungle tracking kan, yang tempat yang ada track, yang tempat dengan semak-semak, kita lalu mana? Yang ada track lah, kurang rintangan. Kalau ada semak-semak tu, malas. Kena tebas sebagai, kena cakar lah, apa dah, malas. Arus pun malas macam kita juga lah. Boleh? Okey, faham cikgu. Okey, Alhamdulillah. Seterusnya, pengikat tak dan Okey, yang tak dan ini macam ni, sama juga. Dia sebenarnya daripada dan dengan tak, jadi tak dan. Bahasa Inggeris dia panggil, dia ambil not and. So dia panggil NAND, N-A-N-D. NAND, not and. Okey, kalau kita perhati sebenarnya, kalau tadi contoh cikgu letak PQ hati-hati ya, PQ sini Y Kalau sini cikgu letak PQ sini X sini Y. Dia letak dulu. Tapi akhirnya dia keluar Y juga. Kenapa arus lalu kat kurang rintangan cikgu? Arus memang sifat dia macam tu. Cikgu bagi contoh orang tadi. Orang yang jungle tracking tadi. Yang tempat ada rintangan, tempat kurang rintangan. Maka tempat yang kurang rintangan yang kita lalu. Tempat yang banyak rintangan kita tak lalu. Arus pun sama. Kalau rintangan rendah, banyak arus dia. Itu logik dia. Logik. Kalau kira ikut Ohm's law pun sama juga. Tempat rintangan tinggi, maka arus dia kecil. Tempat rintangan rendah, arus dia besar. Betul? Boleh. Okey. Kalau ada masalah, tanya ya. Bagus. Yang tanya ni bagus. Tanya kadang-kadang awak dah tahu. Nak tanya, nak bagi logik. Bila fizik ni kita fikir dengan logik, kita senang ingat lah. Kalau fikir dengan hafal, ya Allah, susah nak ingat. Kan? Cikgu kadang-kadang kalau kelas cikgu bagi analogi dalam kehidupan. Macam kita jungle tracking tadi, kehidupan kita. Kita nak lalu pun, kalau tempat yang senang lalu, kurang rintangan, kita kata senang lalu. Itu kita lalu. Kalau tempat tu susah lalu, adventure sikit, malas lah nak lalu situ, kurang. Ada juga orang lalu, ada. Ada juga orang suka adventure, suka lah. Boleh. Okey, faham. Lukisan antara dua, boleh ke?
Lukisan antara dua tu boleh ke? Tak faham saya. Okey, tulis sekali lagi. Tulis sekali lagi. Apa soalan? Okey, cikgu sambung ni. Okey, so dia keluar daripada ni sampai ke X ni jadi macam gate tak tadi, gate dan tadi. Okey, cikgu tulis dulu ya. Contoh, cikgu buat jadual kebenaran dia. PQ. Jadual kebenaran dia terus Y. Cuma cikgu nak tambah satu. Tak payahlah, cikgu tulis Y terus lah. Nanti awak pening pula. Okey, apa memasukkan dia? 00011011. Kalau tadi gate dan tadi satu-satu jadi berapa? Gate dan tadi. Ingat balik sebelum cikgu pergi. Gate dan tadi satu-satu jadi berapa? Satu-satu jadi satu. Bagus. Satu-satu jadi satu. Yang ini sebab dia tak. Dia daripada dan tu keluar tu dia masuk pula gate tak. Tak ni maksudnya terbalik. Satu-satu. Sepatutnya jadi satu kan? So sini jadi kosong. Yang lain semua satu. Unik yang mana? Unik yang ini. Yang ini unik. Kita tengok yang unik nanti. Unik ni beza daripada orang lain. Jadi kosong. Betul, jadi kosong. Bagus. Balik. Ini gate tak ada. Satu lagi gate jadian. Gate jadian dia panggil. Sebab dia yang gate asas ni 3 tadi. Yang 2 ni jadian. Tu pun dia dah keluarkan 2. Sebelum awak ni, dia ada 2 lagi. X0 dengan X4. X apa dah. Eksklusif. Eksklusif form. Okey, dia letak. Dia satu lagi gate ni gate apa ni? Atau. Lepas tu dia letak gate tak. So, dia akan jadi macam mana? Dia akan jadi macam ni. Yang atas ni tak payah tahu ni. Yang atas ni cikgu bagi tahu je. Yang bawah ni penting. Macam tu. Yang ini gate tak atau. Tak atau. Tak atau ni ada nama X kan? Tak atau. Okey, tak atau. Boleh. Tak atau macam mana pula? Tengok contoh. P sini Q. Boleh ke faham ni? P Q sini Y. Tak faham tanya, tak masalah. Jangan malu. Kita relax-relax lah. Kan? Tak tahu kan sangat. Okey, PQ. Apa yang tulis? Tulis kemungkinan 00, 01, 10, 11. Boleh? Oh, cikgu lupa boolean dia punya tu untuk gate tak sampai sini. Tak apa ni? Sekejap lagi. Cikgu boleh ulang yang tak dan boleh? Okey, kejap cikgu settle yang tak atau. Tak atau ni tengok. Kalau atau tadi, kalau atau, gate dan pun sama. Syamil tengok cikgu dulu. Kalau gate atau tadi, atau. Ingat lagi. Cikgu pergi kalau tak ingat. Tak masalah. Kita buat dia. Gate atau. Tengok. Kalau gate atau tadi, 00 jadi kosong. Itu yang unik kan? 00 jadi kosong. Yang lain semua satu. So, sini 00, 00, dia akan jadi kosong kalau gate atau kan? Masuk pula tak. Tak ni dia terbalik. So, 00 jadi 1. 00, kita tulis bawah lagi. 00 jadi 1. Yang lain semua kosong. Ni unit dia. Boleh, 00 jadi 1. Yang lain semua kosong. Kalau gate tak dan, Syamil suruh ulang gate tak dan. Tengok. Gate tak dan. Gate tak dan ni dia ada gate tak dengan dan lah. Dan dulu baru tak. Tak dan. Kan? Boleh? Okey, so kalau gate dan, saya ulang kalau gate dan. Kalau gate dan, dia satu-satu jadi satu. Yang unik. Satu-satu jadi satu. Kenapa kita fikir yang unik? Yalah yang lain tu semua kosong je. Kan? Unik tu yang beza antara gate-gate ni dia ada unik satu. Satu unik. Okey, satu-satu jadi satu. Kalau gate dan, bila tak satu tu, dia akan tukar jadi kosong. Tu jadi kosong bawah. Yang lain semua satu balik. Boleh. Tadi kalau gate dan, saya tulis sikit. Kalau gate dan tadi, mana? Kalau gate dan tadi, satu kat bawah, yang lain semua kosong kan? Yang ini, kosong kat bawah, yang lain semua satu. Gate tak dan ni, kosong kat bawah, yang lain semua satu. Boleh? Okey, saya bagi boolean sikit. Gate tak. Gate tak, boolean dia ialah, macam mana boolean dia? Boolean dia ialah Y ni sama dengan P tu bar. Bar tu maksudnya terbalik. Cikgu, lita tak dan dengan tak atau tu macam mana? Kejap. Bagus. Lita tak dan, cikgu bagi boolean dulu. Y sama dengan P bar atas. Boleh. Bar tu maksudnya terbalik lah.
bahasa matematik kan, ada kita buat bar ke prime ke, itu maksudnya terbalik. Boleh, okey. Yang ini saya bagi boolean dulu. Yang ini sebab boolean ni sama tadi. Apa tadi? Y sama dengan P darab X kan? P darab Q kan? P darab Q kan? Sebab dia tak dan kan? So, ini sebab dia dan kan? Lepas tu tak. Tak ni dia ada bar kan? Tak tu maksudnya dia bar. Okey. Yang ini tak atau Y sama dengan P tambah Q. P tambah Q. Sebab atau. Lepas tu dia ada bar. Bar tu maksudnya tak. Boleh? Easy. Easy ya? Easy. Ada ke yang tak tahu sebelum ni tiba-tiba malam ni tahu tak? Ada? Ada, syukur Alhamdulillah. Siapa yang tahu sebelum ni tiba-tiba malam ni dia tak tahu? Ada, ada Alhamdulillah. Kan? Tak tahu sebelum ni malam ni tiba-tiba ada tak tahu ada. Lagi blank. Harap jangan macam tu lah. Kalau tak tahu tanya. Okey. Kita kata apa tadi? Kita tahu malam ni lebih tahu. Alhamdulillah. Itu lagi bagus. Tahu dah malam ni lebih tahu. Kalau tahu kan tiba-tiba masuk lagi kelas ni yang paling bagus sekali. Kan? Lain kali cikgu buat kelas, kalau dah tahu pun masuk juga. Mungkin kita akan ada refreshing ataupun kita panggil sebagai apa? Ya Allah, sebagai sudut pandang yang berbeza. Okey. Lita ni macam mana? Lita ni macam ni. Sebab kalau tak ni mesti lita yang lebih kurang macam gate tak tadi. Dia lebih kurang macam ni. Kalau ada tak dan tak atau ni dia lebih kurang macam ni. Sebab dia gabung dengan tak. Gabung dengan tak ni dia main dengan kita panggil sebagai short circuit. Okey, tengok. Ni lita. Sama juga mula-mula dia ada lampu. Satu bulb lampu. Okey, sini dia letak dua switch. Dua switch. Boleh. Switch apa? Switch P. Ni apa ni? P. Boleh kita letak apa-apa pun. P dengan Q. Macam tu. So, kalau dua-dua ni on, lita short circuit berlaku. Tu jadi satu bawah. Kosong bawah. Kan? Dua-dua lita ni short circuit kan? Dua-dua lita ni on. Bawah ni yang cikgu empat segi kan dia ni. Kan? Okey, kalau dua-dua ni on, barulah dia akan dia short circuit. Lampu tu off. Kalau satu je tak. Lampu tu on je. Sebab tengah ni tak boleh lalu. Boleh faham? Bagus. Okey, seterusnya kalau lita tak atau ni sama juga. Kalau melibatkan tak ni, benda yang tak ni, dia mestilah dia ada short circuit. So dia lita dua macam selari kalau atau P, Q. Kalau mana-mana dia on, Q on, dia short circuit. Kalau P on, dia short circuit. Kalau dah ada on, dia mesti short circuit. Short circuit dia tak nyala sini. Tapi kalau dua-dua off macam sekarang ni, dua-dua off, baru dia nyala. Dia lalu tu, dia nyala. Boleh? Easy. 9.36. Cikgu sampai 9.50. Cikgu nak buat lama baru. Macam mana yang tak dan tadi dia jadi short circuit? Kalau satu je, dia boleh lalu walaupun satu switch dia buka. Tak boleh. Short circuit ni kalau dua-dua switch buka. Ni kat bawah ni cikgu tulis. Nampak ke cursor cikgu ni? Kalau kedua-dua switch buka, baru dia short circuit. Kalau satu je dia tak short circuit. Sebab satu contoh, cikgu buat satu Satu bagus soalan. Satu, sini satu, sini off, sini on. Dia tak short circuit sebab pin ni dia tak boleh lalu. Boleh? Faham? Terima kasih cikgu. Sama. Kalau tak faham tanya ya. Okey, sama. Okey, so nak hafal macam mana? Nak hafal cikgu kata hafal yang unik. Kan? Unik. Dia ada berapa je unik? Dia ada 00 dengan 11. Tu je yang uniknya. Okey. Ni hafal ya. 00 dia jadi 0 atau 00 ni dia jadi 1. Tengok ya. Okey. Kalau 00 dia jadi 0, itu gate apa? Gate atau. Tengok. Kalau gate atau, boleh baca dua kali. Tengok cara cikgu baca. Kalau 00 jadi 0, dia adalah gate atau.
Ataupun boleh baca, okey, gate atau kosong-kosong jadi kosong. Yang lain semua satu. Kalau kosong-kosong jadi satu, atas ni satu ni, dia gate tak atau. Tak atau. Okey. Soalan. Okey, yang kedua. Garis dulu yang kedua. Kalau satu-satu jadi kosong. Satu-satu jadi satu. Satu-satu jadi satu. Ini gate done. Satu-satu jadi satu. Yang lain semua kosong. Gate done. Kalau satu-satu jadi kosong, ini gate tak done. Tak done. Okey, macam mana nak hafal? Kalau hafal table ni, mula macam ni cara dia. Awak lukis sekali dulu table dengan awak tengok. Lukis 2 kali dengan awak tengok. Lukis 3 kali dengan awak tengok. Lepas tu tutup lukis 4 kali, 5 kali dengan awak tak tengok. Itu dah ingat lah lepas tu. Mudah je. Okey. Last kali ialah kalau satu. Satu jadi kosong. Ini gate tak. Satu jadi kosong, itu gate tak. Boleh? Okey. Kita buat satu contoh. Contoh. Bila Pak Ulu. Contoh. Boleh tak? Faham? Okey. Faham. Saya cari contoh. Okey, sekarang boleh. Tengok. Macam susah. Macam susah. Kalau ada gabungan gate macam ni, kena buat macam mana? Cikgu tak suka yang tulis-tulis dekat gate tu, tak suka. Sebab apa tak suka? Sebab dia secara melintang. Secara melintang, peluang untuk awak careless tinggi. Itu bahaya careless. So, cikgu kata, tulis balik dalam true table. Dalam jadual kebenaran. Okey, tengok contoh. Sekarang pertama dia tanya, namakan gate logic G. Apa ni G? Dia atau, tapi ada bulat depan. Apa? Dia atau kan, tapi ada bulat depan. Tak atau. Dia atau, tapi ada bulat depan, tak atau. Dia, kalau dia dan, tapi ada bulat, tak dan. Kalau dia dan, tak ada bulat, dan. Boleh? Dia ada dua je, dan dengan atau. Dan ni yang macam C ni, dan. Macam G tu, atau, tapi ada bulat, tak atau. Tak atau, betul Fazli. Kali tak. Bagus. Tak atau. Betul, tak atau. Nabila. Betul. Bagus. Okey, so G. Sekarang, bina satu jadual kebenaran. Jadual kebenaran sebenarnya dia nak X je. Okey, tengok cara saya buat. Mula-mula, jumpa gate. Dengan betul-betul ya. Step dia ni. Kena ikut step ni. Okey, jumpa gate. Tulis output dia. Tulis nama. Jumpa gate. Oh, gate ini ada gate ni. C ni. Tu tulis nama. Katalah, nama dia ialah W. Suka kacau kan tulis apa pun. Gate D ni. Ada gate ni. Nama dia adalah Y. Gate G ni. Oh, ada dah X. Boleh. Satu step. Tulis setiap kali jumpa gate. Tulis dia punya output. Nama output. Okey, lepas tu buat jadual kebenaran. Kalau dia tak suruh, ini dia suruh. Kalau dia tak suruh, buat jadual kebenaran. Okey, cikgu buat. Tengok cikgu buat. A, B. Itu input. Lepas input buat apa? Garis. W, output pertama. Lepas tu garis. Y, output kedua. Garis. Lepas tu X, output ketiga. Garis. Boleh. Sah. Ada lagi? Tak ada lah. Okey, lepas tu kalau dia bahagi dia punya input, tulis apa yang dia bagi. Kalau dia tak bagi, tulis kemungkinan yang ada. Kemungkinan yang ada, apa kemungkinan? Dia kena jawab orang. 0001 1011. Itu kemungkinan yang ada. Boleh? Okey, sekarang tengok cara nak buat. Sekarang cikgu pakai darah merah. Okey, W. W ni, tengok. W ni, dia adalah gate done. Gate done. Apa ni? Masukkan dia A, B. Tengok, masukkan dia A dengan B. Input dia A, B. Dia keluar W, gate done. Ingat, gate done, satu-satu jadi satu. Yang lain, semua kosong. Cari satu-satu. Oh, ini satu-satu jadi satu. Yang lain, semua kosong. Tengok, satu-satu jadi satu. Boleh? Okey. Settle. Gate Y pula. Tengok gate Y. Oh, dia masuk daripada apa ni? Tengok daripada B. Oh, dia masuk daripada B.
Boleh? Dia masuk daripada B. So, cari B tu gate apa ni? Gate tak. Gate tak. Tengok yang B ni gate tak. B ni tak macam mana? Tak ni 1 jadi kosong. Kosong jadi 1. Okey, tengok kat B. Kosong jadi 1. Tengok kat B je. Jangan tengok tempat lain. 1 jadi kosong. Kosong jadi 1. 1 jadi kosong. Is. Cikgu kata dah. Kalau keluar SPM soalan ni, sepatutnya cukup alhamdulillah. Kan? Okey. Sekarang G. G ni tengok input dia. Oh, Fazlin. Bagus. Awal Fazlin. Kita tengok betul tak jawapan betul. Oh, Fazlin jawab yang sini. Okey, 1-0, 1-0. Betul. Okey, G. G ni ialah gate X ni. Keluar X ni, G ni daripada W dengan Y. Okey, so awak tengok W dengan Y je. Yang ini dah tak payah tengok dah. Tengok W dengan Y sebab G ni daripada W dengan Y. Betul? Gate apa? Ni, W dengan Y je tengok. Gate apa? Gate atau ke tak atau? Tak atau. Boleh? Tak atau, kosong. Kalau atau, nanti hafal yang cikgu bagi table tadi. Kalau atau, kosong jadi kosong atau. Tak atau, kosong jadi 1. Betul? Tak atau, kosong jadi 1. Boleh? Table tadi. So, kalau kosong jadi 1, awak cari yang unit dulu, kosong. Oh, ini tak ada kosong. Ini kosong ni. Jadi 1. Jangan terus yang lain kosong, cari dulu. Kemungkinan ada 2 kosong, ada 3 kosong, 4 dia dah gabung kan? Oh, ini 01, 1 tak ada. Tak ada, yang lain semua kosong. Easy. Jawapan ada. Kan? Cikgu dalam exam kita namakan gate ke? Yes. Kita namakan gate Azim. Kita namakan gate tu. Bukan kita namakan gate. Kita namakan output tu. Yang W yang Y ni kita namakan. Sebab jawapan dia nak buat X dia berapa. Dia nak X ni jadi berapa. WY dia tak nak. Dia tak kisah pun. Dia nak X ni jadi berapa. So, daripada X ni nanti awak tengoklah. Ni dia. Apa ni kalau objektif tengok pilihan jawapan. Kalau tidak tinggal macam ni dah boleh. Bagus. Memang mudah cara cikgu kalau nak ingat. Thank you. Alhamdulillah. Mudah lagi. Boleh? Okey. Satu lagi. Kita tengok satu lagi contoh. Alif, mute dulu Alif. Kalau tak ada soalan Alif. Nanti ganggu soalan cikgu. Alif. Ada Alif. Okey, contoh lain. 17 ni. Dia kata jadual kebenaran. Bagi satu gate logik. Jadual kebenaran bagi satu gate logik. SPM ni, SPM 2017. Okey. Sekarang, kalau dalam macam ni, awak tengok output dia. Sebab kita nak cari yang kita panggil sebagai unik. Tengok yang kosong. Oh, kosong bila? Bila 1-1. 1-1 jadi kosong. Gate apa? 1-1 jadi kosong. Tak dan. Tak dan. Kalau dan, 1-1 jadi 1 kan? Dan. Kalau 1-1 terbalik jadi kosong, itu tak dan. Cari tak dan. Tak dan. Ada perkataan tak, mesti ada bulat. Ini salah. Ni tak atau ni tak dan. Easy. Okay. Cikgu Azam, masa 5 minit. Ya Allah. Baru kejap kita rasa kita punya pertemuan kan. Tak ada 5 minit. Push ni kejam. Okay. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan, okey, satu lagi contoh. Saya ingat sempat satu lagi contoh. Contoh lain, ingat lagi sekali lagi. Cikgu buat ni, tengok. Step cikgu buat. Mula-mula, jumpa gate. Ini jumpa gate ni. Awak tanda. Katalah tanda nama dia W. Lepas tu buat apa? Lepas tu tulis input. Lepas tu tulis output. Lepas tu tulis 00011101. Lepas tu buat apa? W. Tengok W. W datang daripada mana? Daripada P. Gate P ni tengok P takkan P. Kosong jadi 1. Kosong jadi 1. 1 jadi kosong. 1 jadi kosong. Lepas tu R. R ni apa? W dengan Q. W dengan Q. P tak payah tengok dah. Saya guna warna orange. W dengan Q. Gate apa? Gate done. Okey, tengok W dengan Q ni. Gate done. Gate done apa? Gate done. Done ialah 1-1 jadi 1. Yang lain semua kosong. Tengok. 1-1 jadi 1. Tak ada. Kosong. Okey. So cari PQ. Jangan cari macam ni. Okey. 0-0 jadi kosong. 0-0 jadi 1. Salah.
01 jadi kosong. 01 jadi kosong. Salah. 10 jadi 1. 10 jadi 1. Salah. 11 jadi kosong. 11 jadi kosong. Betul. Dia tahu ya. Easy. Okey, sampai situ dulu kelas cikgu pada malam ni. Cikgu harap ada manfaat. Ada manfaat kan untuk kita faham gate logic. InsyaAllah cikgu akan buat tutorial untuk gate logic ini. Kita buat banyak lagi soalan. Hari macam minggu lepas, hari apa? Hari Sabtu pukul 11 malam. Untuk siapa-siapa yang study lewat malam, hari Sabtu pukul 11 malam. Sekejapnya. Dah sejam kan. Okey, pukul 11 malam kita buat tutorial berkenaan dengan ini. Kalau belum buat tutorial pun boleh guna kaedah ini untuk cuba jawab dulu yang gate-gate logik. Mesti awak seronok untuk jawab dia dan dapat jawapan yang baik insya-Allah. Okey. Okey, sampai situ dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. See you. Sama Terima kasih cikgu. Cikgu. sama